Baru-baru ni saya ada jumpa cikgu tu, dah 30 tahun tak jumpa. Padahal dulu jiran. Bila dia tanya saya kata saya dah ada PhD. Dia pun terkejut. Dia teringat orang semua macam pandang rendah kat saya sebab dengan bila kata Bob ni sinonim dengan tukang masaknya. Sebab diorang ingat setakat itu je lah. Okey dah. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Dr. Muhammad Syazali Mat Sharif. Saya adalah pensyarah kanan Jabatan Seni Kulineri Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM Puncak Alam. Saya sebenarnya berumur 51 tahun dan saya telah bekerja di UiTM selama lebih 25 tahun. Sejak bila doktor membabitkan diri dalam seni kulineri ini? Saya punya kerjaya sebagai dalam bidang seni kulineri ini sebenarnya bermula seawal umur 17 tahun lagi. Selepas saja habis USPM, saya bekerja di KFC Subang Jaya sebagai cook di sana selama 6 bulan sementara nak tunggu result lah. Lepas tu selepas dapat result, saya mohon UiTM, saya ambil bidang sijil perkhidmatan makanan under Eastern Western Cookery selama setahun. Di situ saya didedahkan dengan asas-asas masakan lah, masakan Melayu, Western, pastry dan sebagainya. Setelah habis pada tahun 1990, saya bekerja di Holiday Villa Subang Jaya. Alhamdulillah saya digandingkan di bawah Chef Johari masa tu. Dan timnya baru join Holiday Villa masa tu. Dan beliau menasihatkan saya untuk meneruskan pengajian di peringkat diploma. So selepas saja bekerja setahun, saya mohon UiTM Shah Alam. So saya ambil bidang diploma chef training selama 3 tahun. Selepas dapat diploma, bila pula doktor melanjutkan pengajian ke peringkat yang seterusnya? Dan Alhamdulillah setelah habis 3 tahun, saya bekerja sekejap di Warisan Baiduri Caterer. Dia memang terkenal, dia adalah caterer yang serve pusat Islam masa tu, dan saya in charge untuk Western Chef selama 6 bulan. Dan setelah itu saya mendapat peluang untuk bekerja di cruise liner berpusat di New York selama 2 tahun under Cunard Line. Dan mereka menjalankan operasi untuk kapal-kapal seperti Queen Elizabeth II, ada banyaklah Queen Mary, Saga Fjord, Vista Fjord, dia ada banyak kapal. So salah satu yang saya pernah masuk adalah Saga Fjord Queen Elizabeth II. Itu tahun bila? Itu pada tahun 94 hingga 96. Selepas diploma ke? Selepas habis diploma. Okey. Okay, saya berpeluang bekerja di sana. Jawatan saya bermula dengan komis. Selepas tu berakhir dengan demi chef. Kenapa saya berakhir demi chef? Sebab sepanjang masa saya bekerja tahun 96, masa tu Prof Dr. Salihuddin dia panggil saya balik untuk berkhidmat dengan UiTM. Kenapa doktor mengambil keputusan untuk mengundurkan diri untuk pergi ke bidang akademik? Okay, kenapa saya nak berkhidmat dengan UiTM? Sebab saya rasa terharu apabila saya bekerja di sana. Apa yang diajar di UiTM masa itu semuanya boleh diguna pakai. Maksudnya it's very valid di sana. Dan kat situ saya bertambah semangat. Kalau saya diberi peluang, saya nak mendidik anak bangsa dan menunjukkan dekat dia orang bahawa apa yang kita ajar ni sebenarnya is valuable, boleh digunakan pada masa itu. So saya pun balik join UiTM pada 1996. Masa tu gaji saya bila dah convert dalam 8,000 ringgit. Dan apabila join UiTM, dia hanya bagi saya 1,200. Banyak orang kata you are crazy. Tapi pada saya, sebab saya Alhamdulillah ada ramai orang yang baik-baik, dia kata duit bukan segala-galanya. So saya pun kuatkan semangat. So saya join lah UiTM pada masa itu hanya sebagai
jurulatih kulinari ataupun dipanggil culinary instructor. Dan banyaklah cabarannya sebab bila kita dah masuk institusi pengajian tinggi ni, kita kena sentiasa update dengan kita punya knowledge. So pada masa yang sama, saya siang saya bekerja mengajar, malam saya terpaksa belajar ambil degree selama 4 tahun ITM. di UiTM Shah Alam. Masa tu saya masa tu culinary degree tak ada, so saya ambil human resource. Bayangkan daripada kita masak-masak, tiba-tiba ambil human resource management. Itu adalah satu cabaran yang besar, tapi Alhamdulillah saya dapat graduate dengan 3 point ke atas lah. Sebab itu requirement untuk jadi pensyarah kena bergraduat dengan 3 pointer ke atas. Okay. Selepas tu tahun 2001 saya telah dinaikkan daripada penolong daripada jurulatih kepada pensyarah muda tahun 2001. So daripada situ 2001, 2003 saya dapat peluang sekali lagi untuk melanjutkan pengajian di master di Auckland University of Technology di New Zealand selama 2 tahun. So saya bawalah keluarga saya di sana. Di sana terus terang memang kerajaan bagi kita beasiswa, tapi dia bagi beasiswa sebanyak 1,200 New Zealand dollar saja. Tapi sewa rumah 1,000 New Zealand dollar. So nak tak nak saya terpaksa bekerja di sana sebab saya ada kemahiran masak. Dekat situ saya boleh dapat gaji, kalau saya buat part time boleh dapat seminggu 350 dolar. 350 So bolehlah benda tu menampung kehidupan. Tapi siapa kata kalau pergi andi beasiswa ni benda tu mewah? Tidak sebenarnya. tak cukup. We have to struggle. Macam saya kena bayar bil api, bil air, makan, semua. Tapi benda tu betul-betul mengajar kita orang lah. Dan kat situ juga mengajar saya dan isteri untuk kita kuatlah kasih sayang, sebab kita sama-sama susah kan masa tu. 2 tahun. 2 tahun. So 2005 saya balik dan saya naiklah daripada pensyarah muda jadi pensyarah 2005. Dan Alhamdulillah Tu degree dah lepas degree kan? tu master lah. Master. 2005 tu master, 2001 degree. 2005 master. Master. Degree Lepas bidang tu, lain. Degree bidang degree lain. saya degree human resource. Master saya ambil international hospitality management. Lepas tu pada Alhamdulillah 2008 saya dinaikkan pangkat kepada pensyarah kanan. 2008. And then pada 2011 saya melanjutkan pengajian PhD, dan pada 2018 lah konvo. 2017 tu tamat, 2018 konvo. So 2019 saya menjadi ketua pusat pengajian lah untuk jabatan seni kulinari. PhD di sini? PhD di sini under tadi sepupu ayah saya, Puak Leh tu lah. Leh tu. Itu background saya. Sejak bila pula doktor minat sangat kat bidang masakan ni? Okey, masa zaman saya dulu, masa sekolah sebenarnya, bila bidang masak ni sebenarnya dipandang rendah. Okey, macam saya apatah lagi saya anak cikgu, guru sekolah. So masa kita masuk sekolah menengah, dia akan bagi kita satu kad 101 tu. Dia akan tanya kita nak jadi apa kerjaya. Saya tulis itu tukang masak. Satu sekolah tu ejek saya ni anak Cikgu Sarip nak jadi tukang masak. So sampai Apa orang perasaan? saya tak ada apa-apa, tapi orang tua dia rasa macam kalau nak jadi tukang masak tak payahlah pergi sekolah. Dia cakap macam tu. Kenapa saya berminat masa tu jadi tukang masak? Sebab saya di rumah, ibu saya ni seorang yang tegas, dan dia sering memaksa anak-anak untuk bantu kerja-kerja di rumah, especially bila masak. Seorang kopek bawang, seorang kemas lepas masak, kemas rumah dan sebagainya. So dari situ saya nampak saya macam sukalah, walaupun mula-mulanya paksa. Lama-lama kita dah benda tu dah biasa kan, tak ada masalah. Lepas tu mak saya ni suka melanggar majalah jelita, keluarga, wanita. Lepas tu diorang selalu ada menonjolkan kerja chef ni. Contohnya masa dulu idola saya adalah Chef Mazuki di Hilton PJ.
yang misai melentik tu. Masa tu dia kata gaji dia 8,000 masa tu. Zaman dulu tu 8,000 tahun 84, 86 memang lumayan lah. Lepas tu diorang ada dedahkan yang kerja di cruise liner apa semua. Dia cerita. Dia cerita. So kat situ saya berminat. Tapi apabila saya ceritakan dekat guru-guru sekolah, diorang memandang rendah dekat saya. Tapi alhamdulillah lah bila diorang dah jumpa saya. Baru-baru ni saya ada jumpa cikgu tu dah 30 tahun tak jumpa. Padahal dulu jiran. Bila dia tanya saya kata saya dah ada PhD, dia pun terkejut. Dia teringat orang semua macam pandang rendah kat saya sebab dengan bila kata Bob ni sinonim dengan tukang masaknya. Sebab diorang ingat setakat itu je lah. So sekarang panggil doktor ya? Sekarang ni panggil doktor chef. Tapi saya pun tidak, benda tu tidak menjadi benda penting lah nak panggil doktor ni. Tapi pencapaian tu sebenarnya bagus untuk anak-anak jadi semangat. Dan perkembangan yang paling menggembirakan bagi Chef Bob atau Dr. Chef ialah terkini beliau telah menerima surat kenaikan pangkat kepada Profesor Madya selepas 26 tahun berkhidmat dengan UiTM. Pelbagai lagi kisah perjalanan kerjaya Profesor Madya Dr. Sazali Muhammad Sharif. Tetapi setakat ini dahulu kita kongsikan. Jangan lupa ikuti sambungan kisah perjalanan kerjaya beliau. Video berikutnya adalah mengenai pahit manis beliau berkhidmat sebagai chef di krus ataupun kapal pesiaran antarabangsa. Nantikan video part 2. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih kerana menonton.